RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Khamis 21 April 2022. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kota Haji Malaysia tahun ini 14,306 jemaah. Subsidi diteruskan, kadar bayaran diumum esok. 111 tahanan Rohingya masih diburu, dalang telah dikenal pasti. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Seramai 14,306 orang jemaah haji Malaysia dibenarkan untuk menunaikan haji tahun ini. Ini bersamaan 45% daripada kota tahunan yang biasa diterima sebelum ini, iaitu seramai 31,600 jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad menerusi media sosialnya menyatakan tahun ini Arab Saudi hanya membenarkan 1 juta jemaah haji dari seluruh dunia untuk mengerjakan haji. Menurut beliau, daripada jumlah itu, 85% ialah jemaah luar dan ia lebih tinggi daripada tahun 2019 dengan hanya 75% sahaja. Tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran dalam masa terdekat. Bakal jamaah yang terpilih diminta membuat pemeriksaan kesihatan dan menjawab surat tawaran dengan kadar segera. Bakal jamaah juga dinasihatkan supaya bersedia dengan dokumen-dokumen yang berkaitan, terutamanya pasport. Datuk Idris berkata antara syarat yang dikenakan ke atas jemaah haji tahun ini ialah mereka mesti berusia 65 tahun ke bawah, tidak mempunyai penyakit kronik dan mempunyai sijil vaksinasi COVID-19. Mereka juga perlu mengemukakan keputusan negatif ujian calitan PCR dalam tempoh 72 jam dari masa berlepas. Sementara itu, Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik pengumuman Kerajaan Arab Saudi yang memberikan kota sebanyak 14,306 kepada jemaah haji Malaysia. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi serta menyifatkannya berita baik buat TH dan bakal jemaah haji Malaysia. Pihaknya yakin penilaian serta penelitian semua aspek telah dibuat bagi memastikan keselamatan para jemaah haji yang datang dari segenap pelosok dunia terjamin. Datuk Seri Amrin berkata TH telah memulakan persiapan awal berkaitan prosedur operasi standard SOP dan protokol kesihatan serta amalan norma baharu dalam pengendalian operasi haji sama ada di tanah air maupun di tanah suci. Beliau turut menyatakan keutamaan pemilihan jemaah dibuat mengikut giliran tunai haji pada tahun 2020 diikuti 2021 dan 2022. 2 tahun setelah ibadah haji ditangguhkan akibat penularan COVID-19, pengumuman penambahan kota haji merupakan berita cukup menggembirakan buat bakal jemaah haji negara. Ini membuktikan hubungan baik terjalin antara Arab Saudi dan Malaysia. Kalau dahulu Arab Saudi hanya lebih bertindak sebagai memberikan sumbangan kewangan dan pemberi dana, tetapi pada ketika ini sudah banyak ya aktiviti pelaburan dan perdagangan yang begitu meningkat antara kedua-dua negara, dan kerjasama yang terbaru ialah dalam konteks kerjasama keselamatan. Jadi ini merupakan satu petanda betapa hubungan Malaysia dan Arab Saudi dari sehari ke sehari semakin kukuh. Ia satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia juga satu penghargaan ya Arab Saudi kepada negara kita Malaysia. Malaysia ni jemaah Malaysia sangat patuh pada SOP, sangat patuh pada arahan yang telah dikeluarkan oleh kedua negara dan sangat sistematik dan tidak pernah buat
honor dekat sana. Jadi itu antara penyebab ya kenapa Arab Saudi begitu menghormati ya negara kita Malaysia. Jadi insya-Allah dengan hubungan yang baik ini yang telah dilakukan antara negara Malaysia dengan Arab Saudi akan diteruskan dan berpanjangan. Kita adalah negara pertama yang disenaraikan oleh Arab Saudi dalam inisiatif perkhidmatan Jalan Mekah yang dirancang oleh Arab Saudi bagi memudahkan proses pergerakan dan juga perlepasan jemaah haji bagi menunaikan ibadah haji. Jadi saya rasa inilah antara kebaikan yang diperolehi daripada hubungan baik Malaysia dan juga Arab Saudi secara diplomatik dan juga hubungan akrab di antara pemimpin-pemimpin utama negara. Dalang yang disyaki mencetuskan insiden 528 orang tahanan Rohingya melarikan diri dari depo tahanan sementara imigresen Relau Bandar Baharu telah dikenal pasti. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah SSC Datuk G. Suresh Kumar berkata lelaki tahanan Rohingya berusia lingkungan 30-an itu sedang diburu polis. Maklumat berdasarkan siasatan awal daripada rakaman keterangan 200 tahanan lain yang ditahan semula. Suspek didapati mengapi-apikan sentimen yang mendorong tahanan lain bertindak merusuh. Beliau mengesahkan seorang tahanan meninggal dunia di dalam depoh sehari sebelum kejadian dan bukan disebabkan rusuhan seperti didakwa. Untuk makluman yang meninggal tu confirm memang ada satu, dan hari ini kita buat postmortem. So selagi tak ada keputusan postmortem, saya rasa lebih baik jangan cepat-cepat buat apa-apa andaian. Hasil soal siasat setakat ini, polis mendapati tahanan melarikan diri kerana ingin bebas dan ia tidak menjurus kepada rasa tidak puas hati terhadap sistem pengurusan. Pasukan Gerakan Am digerak bagi mengesan saki-baki tahanan menggunakan kaedah sweeper jika ada yang bersembunyi di dalam semak. Polis Pulau Pinang meneruskan operasi mencari baki 111 tahanan Rohingya yang meloloskan diri itu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya percaya tahanan tersebut masih lagi berada di sekitar seberang Perai Selatan. Pihak polis telah menahan lagi 30 tahanan dan usaha kini dipergiat dengan bantuan gerakan udara. Menyarankan orang-orang ramai untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak kita untuk sama-sama kita kesan balik baki-baki 111 orang ini. Dan saya menasihati juga orang-orang awam untuk jangan mengambil tindakan sendiri, tetapi dalam keadaan hari ini elok saja diberitahukan kepada pihak berkuasa untuk pihak berkuasa mengambil tindakan seterusnya. Ya. So kita akan terus berusaha, malah saya juga telah memohon bantuan daripada pihak gerakan udara untuk datang membantu for us to scout around the area, bigger area lah. Polis Pulau Pinang akan berusaha mengesan tahanan terbabit sehingga mendapat arahan selanjutnya. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Bandar Baharu DSP Muhammad Akmal Hizam Abdul Qupur berkata, pasukan Gerakan Am PGA Batalion 1 dari Ulu Kinta Perak digerakkan terutama di kawasan kampung bagi membantu mengesan baki tahanan. Pasukan itu digerakkan dalam Ops Cantas menjadikan keseluruhan keanggotaan yang terlibat seramai 350 orang termasuk pegawai. Operasi ditumpukan kepada 3 pekan utama, Bandar Baharu, Pekan Relau dan Pekan Lubuk Buntar, iaitu dalam radius lingkungan 2 km. Saya percaya mereka ni masih lagi ada yang bersembunyi di kawasan semak sebab mereka ni tiada tujuan sebenarnya. Dia tak tahu ke mana dia nak bergerak ni. That's why kita akan gunakan PGA untuk strike mereka ni. Polis meminta semua penduduk di daerah Bandar Baharu agar memberikan kerjasama memaklum kepada pihak polis jika terlihat kumpulan kecil atau individu yang mencurigakan. Dalam kejadian semalam, tahanan Rohingya dipercayai berjalan sejauh 7 km dari depo tahanan melintas Lebuh Raya Utara Selatan dan menghala ke Universiti Sains Malaysia, kampus kejuruteraan Transkrian yang bersempadanan dengan Perak.
Skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Aidilfitri dilaksanakan dari 26 April sehingga 6 Mei ini melibatkan 22 jenis barangan. Kawalan harga melibatkan kategori hasil laut, barangan kering, sayuran dan daging. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, skim di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dilaksanakan bagi tujuan menstabilkan harga barangan dan bekalan di pasaran. Penentuan harga barangan bagi negeri-negeri dibuat mengikut kesesuaian harga pasaran semasa dan mengambil kira faktor perubahan harga, khususnya bagi barangan import yang dipengaruhi oleh harga daripada negara asal, perubahan kadar tukar mata wang dan peningkatan kos utiliti pertenak. Tempoh kuat kuasa skim itu ialah 7 hari sebelum Aidilfitri, pada hari perayaan dan 3 hari selepasnya. Permodalan Nasional Berhad PNB memperkenal rangka kerja kelestarian untuk membina masa depan SIFA bersih sejajar perubahan pelaburan global. Susulan pengenalan rangka kerja kelestarian itu, PNB akan melabur 10 bilion ringgit dalam aset hijau dan peralihan menjelang 2030. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Ahmad Zulkarnain On, optimis tumpuan kepada persekitaran, sosial dan tadbir urus ESG membawa dunia ke arah yang mampan pada masa depan. PNB memang bertanggungjawab untuk memimpin melalui teladan dalam menangani risiko perubahan iklim di samping menitik beratkan aspek-aspek sosial dan tadbir urus. Secara keseluruhannya, pelaburan PNB akan berpandukan asset allocation yang mana ia sekarang berada dalam proses penelitian semula termasuk bagi mengambil kira aspek-aspek kelestarian. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat media Rangka Kerja Kelestarian secara maya. Rangka kerja berkenaan menggariskan 10 komitmen untuk operasi PNB dan pelaburannya di bawah 3 teras. Selaras itu, PNB telah mewujudkan 2 fungsi baharu iaitu bahagian pengawasan pelaburan dan Jabatan Kelestarian Perusahaan yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan keseluruhan rangka kerja berkenaan. Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan DE Asas tahun 2022 setakat 15 April lalu pada kadar 18.33%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan berkata, jawatankuasa pemudah cara pelaksanaan projek pembangunan negara telah diwujudkan bagi menangani cabaran-cabaran utama dalam pengagihan DE. Beliau yang bertindak sebagai pengerusi mesyuarat jawatankuasa tertinggi pemantauan rancangan Malaysia ke-12 kali pertama bagi tahun 2022 turut memaklumkan 3 komponen bagi mencapai sasaran status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025, kemakmuran, inklusiviti dan kemampanan. Ini termasuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan isi rumah, peningkatan daya saing dan produktiviti, peningkatan sumbangan industri berimpak tinggi kepada ekonomi serta pembasmian kemiskinan tegar. Mengulas lanjut, sebanyak 1,000 lokaliti dipilih untuk pelaksanaan program pembasmian miskin tegar keluarga Malaysia sehingga penghujung tahun 2025. Dalam pada itu, mesyuarat turut dimaklumkan mengenai perancangan projek tebatan banjir yang berjumlah 15 bilion ringgit bagi tempoh 8 tahun 2023 hingga 2030. Kaedah pembiayaan projek-projek sedang diperincikan oleh Kementerian Keuangan. Malaysia Aviation Group MAG merekodkan pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan EBITDA berjumlah 433 juta ringgit bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2021. Prestasi lebih baik berbanding kerugian kasar 1.7 bilion ringgit pada tahun sebelumnya itu disumbang kejayaan pelan penstrukturan semula dan pendapatan kukuh perkhidmatan kargo.
MAB Cargo berjaya menjana pendapatan RM3 bilion didorong permintaan global yang tinggi. Hasil penumpang bagi Malaysia Airlines Berhad MAB pula meningkat 57% disokong penyelesaian maksimum pendapatan syarikat penerbangan meskipun trafik penumpang dan kapasiti berkurangan. Penstrukturan semula yang dilaksanakan tahun lalu memberikan peluang kepada kumpulan untuk membaiki penyata imbangan secara menyeluruh. Ini membolehkan pengurangan liabiliti kumpulan lebih RM15 bilion serta penghapusan hutang RM10 bilion. Peningkatan dalam permintaan penumpang dan jualan susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa secara beransur-ansur akan terus menyumbang kepada baki tunai yang kukuh. Bagi tempoh akan datang, operasi kargo dijangka kekal menerajui pasaran didorong permintaan kargo di rantau Asia Pasifik yang diunjurkan meningkat 5%. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Tan Sri Dr. Ali Hamzah atas pemergiannya. Turut menzahirkan ucapan takziah ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian bekas Ketua Setiausaha Negara itu dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu ini. Menurut catatan di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Seri Paduka berdua turut menyatakan penghargaan atas khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada perkhidmatan awam dan negara selain menyifatkan pemergian Tan Sri Dr. Ali sebagai satu kehilangan besar buat perkhidmatan awam dan negara. Allahyarham Tan Sri Dr. Ali yang merupakan KSN ke-13 meninggal dunia pada usia 66 tahun di Hospital Dublin, Ireland. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Tan Sri Dr. Ali atas pemergian tokoh pentadbir perkhidmatan awam itu. Mewakili keluarga Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri mendoakan agar seluruh keluarga bekas Ketua Setiausaha Negara itu tabah menghadapi dugaan. Beliau menyifatkan Allahyarham Tan Sri Dr. Ali yang berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Negara ke-13 selama 6 tahun sejak 2012 sebagai seorang tokoh pentadbir perkhidmatan awam yang amat disegani serta dihormati sewaktu dalam perkhidmatan. Allahyarham menyertai perkhidmatan tadbir dan diplomatik pada 1981 dan pernah berkhidmat di pelbagai kementerian dan jabatan termasuk di Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri JPM. Terima kasih Fatil dan baik. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Tunjuk aksi terbaik. Itu harapan yang diluahkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu buat para atlet negara yang akan bertanding di Sukan SEA 2021 Vietnam yang akan membuka tiranya pada 12 hingga 23 Mei depan. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, pencapaian di Hanoi akan menjadi titik permulaan untuk meneruskan momentum menjelang dua tamasya utama selepas itu, iaitu Sukan Commonwealth di Birmingham pada bulan Julai depan dan Sukan Asia di Hangzhou pada bulan September. Apa yang penting sekarang ini saya dapati para atlet kita yang sedang gigih dalam latihan walaupun dalam bulan puasa, saya dapati semangat mereka begitu kuat. Semalam saya bersama dengan beberapa orang atlet dan dalam perbualan saya dengan mereka, saya dapati semangat mereka untuk menjulang nama negara di Sukan SEA ini cukup kuat dan saya harap momentum itu dapat kita teruskan. Malaysia bakal menghantar kontijen yang besar dengan lebih 600 atlet bagi edisi kali ini. Tambahnya pengumuman sasaran sebenar pingat dan pembawa bendera Malaysia akan diumumkan dalam masa terdekat dengan majlis penyerahan dijangka diadakan pada minggu depan. Selepas dua kali tidak bernasib baik untuk beraksi bersama skuad bola sepak bawah 23 tahun kebangsaan, Muhammad Fahmi Daniel Muhammad sekali lagi dipanggil ke pusat latihan pusat sebagai persediaan menghadapi tamasya Sukan SEA Vietnam pada bulan depan. Pemain berusia 20 tahun itu bertekad untuk menggandakan usahanya demi mempersembahkan aksi terbaik bagi memastikan namanya tidak lagi tercicir. Untuk Sukan SEA kali ini, saya harap saya dapat bermain dan saya dapat terpilih untuk 20 yang terbaik.
Dan saya harap saya dapat bagi yang terbaik. Semua orang tahu yang kita punya matlamat sebenar adalah AFC. Jadi sukan sini adalah satu platform yang terbaik lah untuk semua pemain memberikan terbaik untuk persiapan ke AFC. Pemain tengah itu menerima panggilan pertama untuk menggalas cabaran negara di kejohanan AFF bawah 18 tahun di Ho Chi Minh, Vietnam. Namun, tidak berjaya dalam kesebelasan utama. Panggilan kedua kesayangan kejohanan AFF bawah 23 tahun pula terjejas apabila produk Akademi Mokhtar Dahari AMD itu diuji positif COVID-19 sejurus tiba di Kemboja. Seramai 31 pemain telah dipanggil ke kem latihan pusat sebagai persediaan ke Hanoi, namun hanya 5 pemain melapor diri setakat ini. Sementara itu, kem sukan tarian negara yakin mampu untuk mengalagi pencapaian pingat emas yang diraih Sam Lee Yek pada Sukan SEA Manila tahun 2019. Menurut pengurus pasukan Chua Jin Fong, kejayaan di Manila telah menjadikan Sam Lee Jack atlet nombor 1 Asia Tenggara dalam acara breaking dan beliau berharap ia mampu diteruskan oleh atlet lain. Breaking ada, diorang boleh buat kita buat tahun lepas kita buat satu kejohanan kebangsaan secara online. Breaking tu boleh buat disebabkan diorang hanya melibatkan satu orang dalam satu masa, tapi untuk Latin dengan standard susah sebab you kena buat secara pasangan. So masa PKP tu diorang semua dalam rumah masing-masing, so kita tak dapat buat. Dengan satu masalah lagi tu, ruang yang kita kena pakai untuk Latin dengan standard tu besar. Sukan tarian breakdancing ini juga bakal dipertandingkan di Olimpik Paris 2024 dengan penampilan pertama pada Sukan Olimpik Remaja 2018 di Buenos Aires, Argentina. Pelumba muda negara Sarifudin Azman memperoleh peluang keemasan apabila diberi kepercayaan beraksi bersama pasukan River Cool Snipers Team untuk mengharungi 2 pusingan perlumbaan di kejuaraan motosikal dunia menerusi tiket wildcard. Pelumba berusia 21 tahun yang dikenali sebagai Damo itu akan beraksi di GP Portugal hujung minggu ini dan GP Sepanyol seminggu selepas itu bagi menggantikan pelumba Moto3 Alberto Sura yang belum pulih daripada kecederaan. Di wildcard ni, saya punya target adalah untuk mendapatkan poin dan saya ingin buat lebih baik daripada tahun lepas yang saya dapat wildcard di Aragon. So, saya harap semuanya berjalan dengan lancar dan saya harap tim pun faham apa yang saya nak dengan jentera dan saya harap benda itu menjadi kenyataan. Ini adalah kali kedua Damo diberi peluang menyertai kelas Moto3 di kejuaraan motosikal dunia selepas menggantikan pelumba Petronas Sprinter Racing Team John McPhee di GP Aragon tahun lalu. Ketika itu Damo menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 sekaligus mengumpul 3 mata berharga pada penampilan sulungnya di kejuaraan itu. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Mac, dulu orang selalu kata malang tidak berbau. Memanglah tak ada bau. Kalau ada bau senang. Bila kita elak malang tu. Betul. Maksudnya bahaya itulah ada di mana-mana. Dapat dikesan. Cuma kali ini kita nak bercerita tentang seorang bayi yang akan dipaparkan melalui hashtag malang yang tidak berbau. Saksikan. Bayi berusia 6 bulan hampir diterbangkan seekor helang emas ketika berada di sebuah taman awam. Video detik-detik cemas itu berjaya dirakam oleh salah seorang pengunjung yang berada di taman awam tersebut yang kemudiannya dimuat naik di saluran YouTube ABC News. Mujur bagi kedua ibu bapa bayi tersebut, helang itu gagal membawanya pergi akibat bebanan bayi mereka. Menjadi individu yang mempunyai ukuran paling tinggi bukanlah sesuatu yang pelik. Tapi bagaimana pula sekiranya satu keluarga? Keluarga Trapp dari Minnesota mendapat pengiktirafan Guinness World Records sebagai ahli keluarga tertinggi di dunia. Purata ketinggian setiap ahli keluarga berkenaan dianggarkan sekitar 203 cm atau menyamai separuh keluasan gelanggang tenis.
Rakyat Malaysia memang kreatif, apatah lagi untuk tarikan tontonan di media sosial. Itulah yang terjadi menerusi penggayaan pelitup separuh muka anyaman ketupat seperti yang dilakukan lelaki ini. Menerusi video pendek yang dikongsikan di TikTok, dia menggayakan pelitup separuh muka berkenaan. Video tersebut kini meraih lebih 1 juta tontonan. Ya, perkara ini mungkin menimbulkan ilham untuk mengumpul sampul duit raya pula dijadikan pelitup separuh muka. Boleh buat tahun ni. Kita akan saksikan dan nantikan nanti. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi Khamis 21 April. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar, petugas bahagian berita awal semasa RTM termasuk kami di Seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif menyusul selepas ini. Terus setia bersama RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.